Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum. Sebelum cikgu teruskan kelas pada hari ini, eloklah terlebih dahulu cikgu perkenalkan diri cikgu secara ringkas. Cikgu adalah Cikgu Muhammad Hamidi bin Rizwan dan cikgu akan mengajar anda semua dalam mata pelajaran sejarah. Pada hari ini, cikgu tertarik untuk mengajar ataupun berkongsi ilmu secara bersama-sama, iaitu di mana dalam satu topik berkaitan dengan penyatuan negara Jerman. Dalam rentetan ataupun peristiwa penyatuan negara Jerman, perkara yang perlu kita ketahui adalah dasar luar Bismarck yang dikenali sebagai darah dan besi antara tahun 1864 sehingga 1870. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, eloklah kita kenali siapa yang mengusahakan untuk menyatukan negara Jerman ketika sedang bergolak. Tokoh manakah berusaha untuk menyatukan negara Jerman, iaitu Otto von Bismarck. Siapa Otto von Bismarck? Otto von Bismarck merupakan tokoh yang berjaya menyatukan negara Jerman. Bismarck dilahirkan dalam kalangan keluarga bangsawan di Bredenburg, Prussia pada 1 April 1815. Ayah beliau merupakan seorang jangka. Apa itu jangka? Jangka iaitu golongan bangsawan yang memiliki tanah. Ketika berusia 17 tahun, Bismarck telah pergi ke Berlin untuk menuntut dalam jurusan undang-undang dan sains politik. Setelah menamatkan pengajiannya, beliau telah berkhidmat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam Prussia. Sekitar tahun 1847, Bismarck telah dipilih menjadi ahli parlimen Prussia yang dikenali sebagai Die Bersatu. Ketika berkhidmat sebagai anggota parlimen, beliau bertindak menentang golongan liberal yang menuntut penlibatan dalam pentadbiran negara. Bismarck menentang percubaan golongan liberal kerana beliau merupakan seorang penyokong kuat pemerintahan monarki mutlak. Sekitar tahun 1849, beliau menentang perlembagaan Frankfurt dalam Parlimen Prussia. Menjelang tahun 1851, Bismarck telah dilantik sebagai wakil kerajaan Prussia dalam Die Bersekutu. Sebagai anggota Die Bersekutu, beliau menyokong dasar kerjasama antara kerajaan Prussia dengan Austria. Melalui dasar luar Bismarck yang diperkenalkan oleh beliau iaitu darah dan besi, Bismarck telah memberi ucapan di mana dalam ucapan yang telah diberikan telah menjelaskan kedudukan Prussia dalam Jerman tidak akan ditentukan oleh perjuangan liberalisme tetapi oleh kekuasaannya. Prussia mesti menumpukan perhatian kepada kekuatannya dan terus bertahan bagi menunggu masa dan waktu yang sesuai yang pada hakikatnya telah pun datang dan pergi beberapa kali sebelum ini. Sejak perjanjian Wiener, sempadan Prussia telah ditetapkan secara tidak wajar bagi sesebuah negeri yang mempunyai kuasa politik yang hebat. Ucapan-ucapan bukan caranya untuk membuat keputusan bagi menyelesaikan persoalan-persoalan negara. Cara tersebut jelas satu kesilapan
yang sangat besar pada tahun 1848 dan 1849, tetapi dengan cara darah dan besi. Dalam dasar luar, kita perlu ketahui akan maksud yang disampaikan. Apa itu dasar luar? Dasar luar adalah matlamat, rancangan dan tindakan yang dijalankan oleh sesebuah negara dalam usaha untuk berhubung dengan negara lain. Dasar ini mementingkan aspek tindakan yang diambil oleh sesebuah negara bagi mempengaruhi keadaan-keadaan yang berada di luar bidang kuasanya. Konsep realpolitik yang juga kita kenali dengan istilah darah dan besi dipelopori oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince. Amalan ini dikatakan slogan "The end justifies the means", iaitu mewajarkan apa sahaja cara dan tindakan seperti tipu hela, pemalsuan dokumen, pembunuhan, provokasi, ugutan, kekerasan, senjata serta peperangan untuk mencapai matlamat politik. Misalnya, Bismarck telah mengambil pendekatan dasar realpolitik ala Machiavelli dalam prinsip darah dan besi sebagai senjata dalam melaksanakan dasar luar negara semasa beliau memimpin Jerman, iaitu apabila beliau menjadi Perdana Menteri Perusia dan Chancellor. Pada tahun 1861, berlaku perebutan kuasa antara Austria dengan Prusia berkenaan hak untuk menerajui sesebuah negara Jerman yang bersatu. Perebutan tersebut telah dimenangi oleh Prusia pada tahun 1886. Sebelum kita meneruskan secara lebih terperinci, eloklah cikgu nak tekankan beberapa pendekatan ataupun pendekatan bagaimana yang Bismarck perkenalkan, iaitu Bismarck merupakan seorang tokoh yang bijak memanipulasikan situasi atau isu demi mencapai matlamatnya. Umpamanya, beliau menggunakan isu Denmark sebagai alasan bagi melancarkan peperangan dengan Austria. Antara taktik-taktik yang digunakan oleh beliau adalah seperti berikut. Yang pertama, dasar mementingkan musuh. Dasar mementingkan musuh ini yang bagaimana? Di mana Bismarck menggunakan kebijaksanaan diplomasi bagi memastikan Austria pada tahun 1866 dan Perancis pada tahun 1870 tidak mempunyai rakan sekutu. Bismarck menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara yang menjadi sekutu kepada musuhnya. Yang kedua, pendekatan yang digunakan oleh Bismarck iaitu menggunakan kuasa tentera secara efektif. Bismarck bergantung kepada kekuatan tentera Prusia dalam medan peperangan bagi mencapai matlamatnya. Beliau menggunakan pendekatan darah dan besi bagi mencapai matlamat. Otto von Bismarck merupakan antara orang yang penting yang menyumbang ke arah terhasilnya penyatuan Jerman. Beliau pada mulanya tidak menyokong penyatuan Jerman, namun pada tahun 1851 beliau telah menjadi utusan Daik Parlimen Penentuan Jerman ke Frankfurt selama 8 tahun
menyebabkan timbul keinginan terhadap diri beliau untuk menyokong penyatuan Jerman sekeras-kerasnya. Ketegasan Bismarck dalam pelaksanaan dasar darah dan besi dapat dilihat dalam ucapan beliau, iaitu selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Perusia pada tahun 1862. Pada ayat yang terakhir, iaitu darah dan besi, memperlihatkan bahawa Bismarck percaya penyatuan Jerman pasti berlaku hanya dengan perang dan kekerasan sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa Bismarck seorang yang tegas dengan pendirian dan telah menyebabkan berlaku beberapa siri peperangan dengan negara luar yang dilihat sebagai saringan untuk menjadikan Perusia sebagai ketua ketika Jerman disatukan nanti. Oleh yang demikian, prinsip darah dan besi dapat dilihat dalam 3 siri peperangan yang dilalui oleh beliau, iaitu Perang Kedua, Schleswig-Holstein, kekalahan Denmark, Perang Austria-Perusia dan Perancis-Perusia. Perang Kedua Schleswig-Holstein, kekalahan ke atas Denmark, berlaku pada tahun 1864 di antara Pakatan Perusia dengan Austria melawan Denmark. Perang ini berpihak kepada pihak Perusia hasil pakatan dengan Austria. Kebijaksanaan Bismarck menggunakan prinsip darah dan besi bagi mendapatkan sokongan Austria mengalahkan Denmark. Kesan darah dan besi penolakan politik di Schleswig-Holstein berlaku ekoran daripada kebangkitan semangat kebangsaan semasa Revolusi 1848. Suasana ini menyebabkan daerah Schleswig-Holstein ini ditandatangani oleh beberapa buah kuasa besar Eropah, iaitu Rusia, Austria, Perancis, Perusia dan Britain berserta dengan Denmark dan Sweden. Raja Denmark, iaitu Frankfurt, mula menyuarakan kehendaknya akan penempatan daerah Schleswig-Holstein di bawah pengaruh beliau dan turut mendapat majoriti sokongan rakyat. Hasrat Raja Frankfurt ini sepenuhnya ditentang oleh Jerman kerana daerah Schleswig-Holstein ini dilihat secara minoriti yang berbangsa Jerman seolah-olah telah memihak kepada Bismarck kerana sewaktu beliau sedang merencana untuk menentang Denmark. Bismarck iaitu telah menerapkan dasar luar darah dan besi untuk mendapatkan sokongan demi melancarkan serangan terhadap Denmark. Bismarck telah membentuk ketika itu Bismarck mula telah merencana strategi setelah mendapatkan persetujuan dari Dyk dan Austria dengan perolehan bantuan tentera berikat Perusia Austria untuk membantu menyerang Denmark. Untuk satu perikatan rasmi dengan Austria pada sekitar bulan Februari 1964 dan berbekalkan strategi yang telah diatur ini, maka termeterailah satu perjanjian pendamaian Vienna yang mengakibatkan daerah Schleswig-Holstein sewaktu pemerintahan bersama, iaitu antara Perusia dan Austria.
Punca berlakunya peperangan di antara Szczecin dan Holstein di mana berlaku pertikaian wilayah atau daerah di mana terletaknya di Szczecin dan Holstein. Kedua-dua daerah ini terletak di bawah pemerintahan Raja Denmark, Raja Christian yang ke-9. Di kawasan Szczecin diduduki ramai penduduk Denmark. Kawasan Holstein ini pula kebanyakannya terdiri daripada bangsa Jerman yang terdesak ingin membebaskan diri mereka dari Denmark dan seterusnya bersatu menjadi negara Jerman. Tindakan kerajaan Denmark memansuhkan perlembagaan wilayah Szczecin dan Holstein lalu memasukkan kedua-dua wilayah ini sepenuhnya di bawah pentadbiran kerajaan Denmark telah menimbulkan kekejauhan. Ianya bertentangan dengan rancangan Bismarck untuk menyatukan Jerman. Keengganan Denmark memulangkan semula Szczecin dan Holstein menyebabkan Pakatan Prussia dan Austria menyerang Denmark. Bila berlakunya sesuatu peperangan, sudah pasti akan adanya kesan yang diterima. Kesan yang diterima ke atas peperangan di antara Szczecin dan Holstein di mana kekalahan Denmark dalam perang tersebut menyebabkan Denmark terpaksa melepaskan haknya sebagai wasal kepada Fiefs, Szczecin dan Holstein. Sejak dari awal lagi telah dicadangkan dalam Daik Persekutuan Jerman bahawa kesemua negeri yang diwakili oleh Jerman patut menentukan nasib wilayah-wilayah Fiefs. Namun sebelum pelan ini dilaksanakan, Bismarck terlebih dahulu mendesak Austria untuk bersetuju dengan Konvensyen Gastein. Berdasarkan perjanjian Gastein yang ditandatangani pada 20 Ogos 1865, Prussia mendapat Szczecin manakala Austria mendapat Holstein. Kejayaan ke atas Bismarck dalam peristiwa ini membuktikan kebolehan beliau memanfaatkan sesuatu krisis politik untuk kepentingan negara Prussia. Selepas mengalahkan Denmark, Bismarck mengalihkan tumpuannya kepada Austria. Beliau melancarkan peperangan dengan Austria bagi mengurangkan kuasa dan pengaruh negara tersebut. Bismarck berpendapat Austria merupakan penghalang kepada rancangannya untuk menyatukan negara Jerman. Tambahan pula, banyak wilayah jajahan Jerman berada di bawah penguasaan Austria. Perang Austria-Prussia telah berlaku pada tahun 1866 di mana perang ini berlaku selama 7 minggu, digelar Blitzkrieg, Perang Kilat dan Seven Weeks War. Sebelum ini, bersekutu dalam isu Szczecin-Holstein, kemudian berlaku perselisihan di antara Bismarck dengan di antara kedua-dua belah negara. Bismarck mendapati peperangan dengan Austria tidak dapat dielakkan bagi merealisasikan impiannya untuk menyatukan negara Jerman. Sebelum melancarkan peperangan, Bismarck menggunakan kebijaksanaannya bagi memujuk Perancis, Itali dan Rusia agar menyokongnya. Dengan menggunakan dasar diplomasi yang bijak, Bismarck berjaya memencilkan Austria. Seterusnya, Bismarck mencari alasan untuk memulakan peperangan dengan Austria. Beliau menuduh Austria memberi layanan buruk kepada orang Jerman di negaranya.
Sekitar tahun Jun 1886, tentera Prusia memasuki jajahan Holstein dan menguasainya. Perkembangan ini menyebabkan tercetus peperangan besar-besaran antara Prusia dengan Austria. Peperangan ini juga dikenali sebagai Perang 7 Minggu kerana berlangsungnya selama 7 minggu seperti yang saya katakan tadi. Prusia berjaya mengalahkan tentera Austria dalam medan pertempuran di Sadowa. Perjanjian Preview ditandatangani segera ke atas Prusia dengan Austria sekitar tahun 1866. Punca berlakunya peperangan di antara Austria dan Prusia iaitu Bismarck mahukan kuasa untuk menyingkirkan Austria dan untuk menyatukan Jerman. Perselisihan faham tentang pembahagian kuasa dan Konvensyen Gadsden, iaitu Bismarck menggunakan keadaan ini untuk perang. Konvensyen Gadsden sekitar Ogos 1865, pembahagian Schleswig-Holstein bukan satu penyelesaian. Dianggap perjanjian sementara, manakala Austria anggap perjanjian kekal. Isu Austria langgar perjanjian untuk wujudkan perang real politik muslihat dengan wujudkan isu dan tanggapan Pakatan Perancis, Rusia dan Itali bekal ketenteraan Perancis dan Rusia berkecuali. Kesan yang diterima ke atas peperangan di antara Austria dan Prusia, iaitu Austria kalah dan tidak lagi campur tangan hal ehwal negara Jerman. Holstein yang dikuasai sepenuhnya oleh Prusia dan Austria hilang kuasa dan pengaruh. Prusia menjadi penguasa di Jerman Utara, Persekutuan Jerman Utara. Real politik iaitu pengkhianatan tikam belakang dan telah menimbulkan beberapa isu yang membawa kepada perang bagi mencapai matlamat. Real politik juga membawa kepada pengkhianatan dan peperangan dengan Perancis. Peperangan dengan Perancis. Selepas menyatukan negeri-negeri Jerman Utara, Bismarck mengatur langkah untuk melancarkan peperangan dengan Perancis. Perancis bimbang terhadap kebangkitan Prusia sebagai sebuah kuasa besar di benua Eropah. Selepas Perang Prusia-Austria, Perancis menuntut agar negeri-negeri Jerman Selatan diserahkan kepadanya. Perancis mengemukakan tuntutan tersebut sebagai balasan kepada kerjasama yang diberikannya semasa Perang Prusia-Austria sekitar tahun 1866. Tuntutan Perancis menyebabkan Bismarck bertindak segera menandatangani perjanjian dengan negeri-negeri Jerman Selatan. Menerusi perjanjian tersebut, negeri-negeri Jerman Selatan bersetuju untuk bergabung dengan Prusia. Bismarck menggunakan tipu helah untuk menyatukan negeri-negeri Jerman Selatan dengan Prusia. Beliau mendedahkan surat yang ditulis oleh Perancis mengenai tuntutan terhadap negeri-negeri Jerman Selatan kepada pemimpin negeri-negeri tersebut. Tindakan Bismarck menyebabkan negeri-negeri Jerman Selatan membuat keputusan untuk bergabung dengan Prusia. Selanjutnya, Bismarck melancarkan peperangan ke atas Perancis pada bulan Julai 1870 bagi menyempurnakan penyatuan negeri-negeri di
Jerman. Beliau menggunakan kebijaksanaan bagi memencilkan Perancis dengan menjalinkan perjanjian sulit dengan negara-negara lain. Prussia berjaya mengalahkan Perancis pada tahun 1871 dan perjanjian Frankfurt ditandatangani. Menurut perjanjian tersebut, Perancis terpaksa menyerahkan wilayah XK dan Lorraine kepada Prussia. Selain itu, Perancis juga terpaksa membayar ganti rugi lebih 3,000 juta kepada Prussia. Punca berlakunya peperangan dengan Perancis, di mana punca dalaman adalah berpunca daripada kebangkitan patriotisme dalam kalangan masyarakat dan akhbar yang telah menimbulkan tekanan masyarakat yang besar kepada para pemimpin Jerman Selatan untuk bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara dalam perang menentang Perancis dengan Prussia. Pada akhirnya, negarawan di selatan tidak mempunyai pilihan selain untuk menerima penyatuan yang tidak dapat dielakkan. Punca dalaman kedua ialah penghantaran Ems. Bismarck berusaha memprovokasikan perang dengan Perancis untuk menyatukan Jerman lebih jauh dan mencaplak LXK dan Levin. Oleh itu, Bismarck membanggakan bahawa seorang diplomat Perancis diusir dari Jerman setelah meminta William I untuk tidak mengganggu penggantian takhta Sepanyol. Tekanan yang diduga dibesar-besarkan oleh Bismarck dengan sengaja untuk memprovokasikan Perancis. Perancis yang marah mengisytiharkan perang melawan Jerman. Faktor luaran yang menyebabkan perang Franco-Prussia adalah berpunca daripada keperluan Napoleon III yang ingin memberi pengajaran kepada orang Prussia dan pentintihan Bismarck perlu menimbulkan perang dengan Perancis untuk menyelesaikan proses penyatuan Jerman. Perang Franco-Jerman yang meletus pada tahun 1870 mungkin berlaku pada tahun 1867, 1868 atau 1869 kerana Perancis dan Prussia pergi ke ambang perang di masing-masing tahun-tahun itu dengan enggan mundur. Bismarck mahu membeli lebih banyak masa untuk penyebaran idea nasional Jerman dan Laos Napoleon mahukan untuk menyelesaikan reformasi tentera yang penting. Selepas kita ketahui akan punca berlakunya peperangan, sudah pasti kesan juga turut diperoleh di atas peperangan di antara Prussia dan Perancis. Bismarck menggunakan perang dengan Perancis untuk membawa 4 negara Jerman Selatan yang tersisa ke dalam gabungan Jerman Utara seperti Bavaria, Baden, Württemberg dan Saxony. Kemudahan yang nyata ketika Prussia mengalahkan Perancis menghantar gelombang kejutan ke seluruh Eropah. Paris jatuh ke Jerman pada Januari 1871. Napoleon III ditawan pertempuran Sedan dan Metz sangat menentukan kemenangan Prussia. Perjanjian Frankfurt sekitar Mei 1871, LXK dan Levin menyerahkan kepada Jerman.
Empayar Jerman diisytiharkan pada Januari 1871. Jerman kini merupakan negara yang paling kuat di Eropah. William I menjadi Maharaja Jerman Kaisar Wilhelm. Bismarck menjadi Chancellor Imperial. Bavaria, Baden, Württemberg dan Saxony digabungkan ke dalam Kerajaan Jerman. Kerajaan Empayar Jerman pada dasarnya adalah struktur persekutuan yang sama yang ditubuhkan pada tahun 1866. Pada hakikatnya, Reichstag mempunyai sedikit kuasa kerana kerajaan Jerman menjadi autokrasi konservatif dengan golongan bangsawan bersekutu dengan raja.